Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan sambung lagi dalam mata pelajaran matematik tambahan bagi topik bab 1, fungsi. Okey, so hari ini kita akan masuk subtopik 1.3, iaitu subtopik yang terakhir bagi topik ini, iaitu fungsi songsang. Okey, fungsi songsang. Okey, cuba kita tengok contoh dekat sini dia bagi ya. Anda membaca berita dalam talian. Okey, dia menyatakan bahawa suhu di New York ialah 39 Fahrenheit. Okey, degree F. Okey, so degree F ni ialah Fahrenheit lah. So macam mana kita nak mengetahui suhu tersebut dalam darjah Celsius? Okey, so nak convert ni, ini masuk dalam topik fizik lah sikit cuma ini kamu dalam matematik dia bagi dalam bentuk rumus senang. Okey, so hubungan antara penunjuk angka pada sebatang termometer Fahrenheit dengan darjah Celsius ialah suatu fungsi. So dia bagi dekat sini FC sama dengan 9/5C tambahkan dengan 32. Okey, so nak dapatkan daripada Fahrenheit dengan kita menjadikan C perkara rumus. Okey, so ini adalah dalam bentuk Fahrenheit. Okey, so kalau kamu nak kan jawapan dia dalam Celsius, kamu kena convert, iaitu kita kena jadikan C sebagai perkara rumus. Okey, so untuk yang ini kamu pindahkan sahaja. Kamu pindahkan sahaja. Ini cikgu contoh lah. Okey, so diberikan FC. Okey, FC dalam kurungan 9/5C tambahkan dengan 32. So apa yang kita nak buat ialah kita nak jadikan C di hadapan. Okey, so yang ini FC ialah F So F, cikgu pindahkan 32 ke kiri. So F tolak 32. Okey, sama dengan 9/5C. Okey, so 5 ni kita akan naikkan ke atas, akan jadi darab. 9 bawa turun akan jadi bahagi So C akan jadi C dalam kurungan F. So kamu akan dapat 5/9 5/9 darabkan dengan F tolak 32. Ni macam mana kamu nak convert So pindahkan, maksudnya kita guna matematik je lah rumus kamu pindahkan secara biasa. Baiklah. Okey, so kita dapat, so daripada Fahrenheit nak convertkan kepada darjah Celsius, kamu akan terbalikkan rumus. Okey, so adakah dengan melakukan operasi songsang seperti ini akan menghasilkan fungsi songsang bagi F? Okey, so nak jawab yang ini, kita tengok, kita perihalkan dahulu songsangan suatu fungsi. Okey, fungsi songsangan bagi suatu fungsi F ditulis sebagai F negatif 1 Contohnya, fx sama dengan x tambah 2. So, f songsang x ialah x tolak 2. Okay, so cara dia macam mana? Caranya ialah kamu terbalikkan sahajalah. Okay, so dia berikan fx sama dengan x tambah 2. So, fx ni ialah y. Fx ni ialah y. So, x tambah 2. So, kamu pindahkan 2 ke kiri. So, dia akan jadi x sama dengan y tolak 2. Okay, so, kita gantikan. So, ini kamu akan gantikan F negatif 1X. Okay, Y tu kita gunakan balik nama dia sebagai X yang asal lah. Okay, so terbitkanlah. Dapat kamu terbitkan fungsi songsangan bagi Fx X tambah 2. So, daripada ini kita convert jadi songsangan Okey, apakah yang dimaksudkan dengan songsangan bagi suatu fungsi? Okey, so nak ketahui, kita kena ikut teroka yang bawah lah. Okey, yang ini kamu kena masuk. Okey, kamu cuba scan ataupun tulis link sahajalah. Okey, ini dia tunjuk macam mana. Okey, so cikgu pergi terus kepada hasil lah. Alright, hasil daripada inquiry 3 didapati bahawa setiap graf fungsi dan graf fungsi songsangannya bersimetri. Okey, simetri ni maksudnya dia membahagi Okey, so pada garisan HX sama dengan X ataupun garis XY. So macam inilah lebih kurang So katakanlah okey, so katakanlah pada fungsi fx. So pada fungsi fx ialah titiknya katakanlah xy. So x ni ialah 0, y nya ialah 4. So simetri ialah dia akan bahagi macam ni. So bila songsangan dia akan terbalik sahaja titik tu. So titik dia nanti yang baru ialah dia akan jadi 40.
Okay, so dia simetri kan? Ada simetri dekat sini ya. So garisan ni ialah garisan Y sama dengan X. Okay, so nak terang lebih lanjut, nanti kita tengok kat bawah. Okay, kamu akan nampak dengan lebih jelas lah. Okay, graf F negeri 1 ialah pantulan. Okay, so bila kamu buat graf, dia akan pantul pada mana? Dia akan pantul pada garisan Y sama dengan X. Okay, di mana yang ni lah tadi ya, dia pantul pada Y sama dengan X. Okay, so nak lebih jelas, biasanya kamu akan nampak pada titik lah. Okay, ataupun kalau lengkungan, lengkung. Sini ialah Fx. So, F negatif 1x, dia akan lengkung. Dia akan terbalik saja, dia akan pantul balik. Alright. Okay, so Fx ialah Y. So, F negatif 1y ialah X. Okay, di mana Y sama dengan Fx ataupun X sama dengan F negatif 1. Y dia macam ni lah. Kamu akan nampak sikit pada gambar, mungkin kamu akan nampak sikit lah. Okay, dia macam mana? Okay, so F kepada X, dia akan menghasilkan Y. Okay, so bawah ni dia akan songsang lah. F negatif 1y, dia akan menghasilkan balik X. Macam tu. Okay, so cikgu tulis sikit lah. Okay, so Fx ialah Y kan. Okay, so bila kamu masukkan Fx, hasilnya ialah Y. Okay, so bila kamu terbalikkan dia, F negatif 1, okay, F negatif 1y, hasilnya balik ialah X. Macam tu, tu hubungan dia. Cara tulis. Alright, okay, kita ambil contoh sikit lah. Okay, dalam gambar raja, gambar raja anak panah di sebelah. Okay, fungsi F memetakan X kepada Y. Okay, so dia memetakan X dia pergi kepada Y di bawah suatu fungsi F. Okay, dia minta kamu tentukan F negatif 1, 1/4. Okay, so cara kamu baca F negatif 1, kita akan baca terbalik. Okay, so kalau kita baca daripada kiri ke kanan, okay, daripada domain kepada kodomain, 2 dipetakan di bawah fungsi F akan menghasilkan 1/4, iaitu X dia akan pergi kepada Y di bawah fungsi F. Okay, kalau kamu terbalikkan F negatif 1, so bila F negatif 1, dia akan terbalik arrow sahaja. So cara kamu baca ialah kita baca daripada sebelah kanan, pada Y dipetakan kembali kepada X di bawah fungsi F negatif 1 ataupun F songsang. Okay, so jawapan dia ialah F negatif 1, 1/4 ialah baca balik lah. So jawapan dia ialah 2. Okay, F negatif 1, 5. F songsangan bagi 5. Okay, so jawapan dia ialah 3. Ini cara kamu baca. Pada gambar aja senang sikit sebab kamu nampak dia punya arrow. Okay, so tengok sikit. Tandaan negatif 1 yang digunakan adalah F negatif 1. F songsangan. Bukan bermaksud salingan bagi F. Okay, maksudnya F ni bukannya 1/X lah. Bukan macam ni ya. Songsangan ni ialah songsang sahaja. Okay, dia bukan bermaksud kepada macam nombor indeks yang kita biasa buat kan. Dia lain sikit lah. Okay, tengok contoh satu lagi. Suatu fungsi Fx sama dengan X per X tolak 4. Okay, so dia minta kamu tentukan image bagi 2 di bawah F. Okay, so image bagi 2 di bawah F. Okay, so ini kamu buat pengiraan biasa saja. Kita buat pengiraan biasa. Alright, so dia bagi Fx sama dengan X per dengan X tolak 4. Okay, so dia nak cari ialah image bagi. Okay, yang pertama ialah image bagi 2 di bawah Fx. So maksudnya dia nak cari ialah F2 lah. Ini kamu buat gantian macam biasa. So 2 per dengan 2 tolak 4. So 2 per negatif 2. So jawapan dia ialah negatif 1. Senang. Okey, songsangan. Okey, dia minta kamu cari songsangan. So macam mana nak cari songsangan F negatif 1 F negatif 1 F negatif 1 di mana nilainya ialah 3. Okey, so cara dia macam mana? Alright, macam ni. Nak guna gambar rajah pun boleh kalau kamu nak gunakan gambar rajah. Katakanlah A. Okay, A sama dengan F negatif 1, 3. So, FA sama dengan 3. Okay, so dia macam ni lah. Ni gambar aja. Okay, so dia bagi dekat sini ialah F negatif 1 ni ialah nilai Y. So, nilai Y kita petakan di sebelah kanan. Okay, yang nak dicari berapakah nilai A tu? Okay, so kita akan buat yang di atas tu lah.
Alright, so nak gantikan dia, kita akan gantikan dengan nilai fx. Okay, fx lah. So, macam mana nak buat? Alright ya. Okay, so kita buat okay, B f negatif 1 bagi 3. F negatif 1 bagi 3. Okay, so f negatif 1 lah. So, fx ialah sama dengan y. Okay, so f negatif 1y ialah sama dengan x. Okay, so ini kita boleh relatekan dengan yang atas. Di mana kita tahu nilai y dia ialah 3. Okay, so kita gantikan dalam rumus fx. Fx biasa. Okay, di mana x, okay, putih ya. Fx biasa. Okay, fx sama dengan 3. So, berapa nilai x? So, kawan-kawan gantikan macam ni pun boleh juga. Fx nilainya ialah x per dengan x tolak 4 sama dengan 3. X tolak 4 sama dengan 3. So, kita nak cari berapa nilai x. So, kembangkan macam biasalah, pindahkan lah. So, 3 darab x tolak 4. So, x sama dengan 3x tolak 12. Okay, so pindahkan 12, cikgu pindahkan ke sebelah kiri. X cikgu pindahkan ke sebelah kanan. Okay, so dia akan jadi 12 sama dengan 3x tolak x. Okay, so jadi cikgu letak 2x lah sebelah kiri ya. So, sama dengan 12. So, x sama dengan 12 bahagi dengan 2. Okay, so jawapan dia ialah 12 bahagi 2 ialah 6. Okay, so f negatif 1 bagi 3 ialah 6. Okay, dapat? Boleh ya? Okay. Kita cuba sikit ya. Kita cuba. So, ini cikgu minta kamu buat latihan 1.8 lah. Latihan diri 1.8. Okey, dalam gambar raja anak panah di sebelah, fungsi f memetakan x kepada y. Okey, x diubah kepada y di bawah satu fungsi f. Okey, cari nilai f4. F4 kamu baca je lah. Kalau songsangan kita baca daripada sebelah kanan. Okey, kalau f biasa saja kita baca daripada sebelah kiri, petakan kepada y. Kanan lah, kiri ke kanan. So, kalau songsangan daripada kanan ke kiri. Cara baca dia. Okey, so f4. Okey, f4. F4. So, jawapan dia ialah negatif 5. Okey. F songsangan negatif 1. So, negatif 1 songsangan dia ialah 6. F negatif 1 bagi 2. F songsangan bagi 2 ialah negatif 2. D. F songsangan negatif 5 ialah 4. Okey, yang senang je. Sebab ni dia dah bagi gambar raja, kamu nampak lah sikit. Okey, cikgu nak kamu buat soalan nombor 2. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Boleh lah, 1, 2, 3. So, yang keempat ni cikgu bagi. Okey, cikgu cuba buat dah. D. Okey, cikgu cuba buat. So, cikgu padam yang ni dulu. Okey, kita tengok dekat D ya, 1.8 D ya. Okey, latih diri 1.8. Okey, nombor 2 D. Okey. GX. Okey, so diberikan GX sama dengan 5 per dengan 2 tolak X. Okey, dan diberikan HX ialah 3X tambah 6. Okey, so soalan dia minta kamu cari ialah songsangan bagi negatif 1 bagi 9. Alright. Okey, so yang ni cikgu dah kata tadi, 9 ni ialah hasil lah. So, 9 ni ialah Y. So, kalau kamu tak nampak, kita buat ni. Kamu letak dulu. So, Fx sama dengan Y. So, F negatif 1Y sama dengan X. Okay, so Y dia ialah 9 lah. Y dia ialah 9. So, kita nak cari ialah X. So, kamu gantikan lah. Fx sama dengan Y. Okay, so kita gantikan dalam ni. So, Fx dia ialah 3X.
Cukup pakai putih ya. Okey, 3x tambah 6. Okey, hasilnya apa? Hasilnya ialah dekat y sini ya. So y dia ialah 9 tadi kan. Cari berapakah nilai x? Okey, so kamu pindah sahajalah. Okey, 9 tolak 6 ialah 3. So x bahagi dengan 3. So jawapan dia ialah 1. So tu dia balik soalan. H negatif 1 9. Jawapan dia ialah 1. Okey, simple ya, senang je. Alright. Okey, kita pergi kepada next. Membuat dan mengesahkan konjektor berkaitan dengan sifat-sifat fungsi songsangan. Okey, konjektor tu apa? Konjektor So kita ambil sikitlah daripada Wikipedia. Okey, konjektor ni disebut sebagai tekaan. Okey, so tekaan ni ialah dia dalam matematik ni dia macam dalam sains lah, kita ada hipotesis, kita ada inference. Okey, so dalam sains tu kita nak buktikan. Okey, tapi kalau konjektor ni dia sejenis kenyataan matematik yang disyaki benar, tapi masih belum dijumpai bukti sama ada ataupun benar ataupun tidak. So maksudnya konjektor ni memang kita tahu dia adalah benar, cuma belum buktikan dia benar ataupun tidak. So bila dah benar, baru dia akan jadi suatu kata apa? Dia akan upgrade dah. So daripada konjektor tu dia akan jadi teorem. Teorem tu dah jadi, maksudnya dah buktikan lah. Okay, so ni peringkat awal lah. Macam kalau eksperimen kita nak buat ke, yang awalan tu ialah inference lah. Inference, hypothesis. Okay, last sekali baru kita buat hubungan kan. Okay, so konjektor ni kalau dalam maths dia sebelum teorem. So teorem tu dah betul lah. Dah dibuktikan lah. Alright, so contohnya macam konjektor terkenal dekat sini dikata teorem konjektor, teorem macam-macam lah, teorem maths lah. Teorem Pythagoras lah paling senang lah. Teorem Pythagoras lah memang kamu dah biasa kan. Alright. Lakukan inquiry 4, 5, 6 dan 7 yang berikut untuk membuat dan mengesahkan konjektor tentang sifat-sifat fungsi songsang. Okey, sifat-sifat fungsi songsang. Okey, cuba kita kaitkan lah. Alright, so yang pertama, okay, so fungsi X dipetakan kepada X kuasa 2 di bawah fungsi G. Okay, so kita tarik sikit lah. Kita buat tarikan lah. Negatif 2 kuasa 2. Okay, so akan dapat 4. Negatif 1 kuasa 2 sama dengan 1. 1 kuasa 2 ialah 1. 2 kuasa 2 ialah 4. Okay, kalau songsangan negatif 1. Kita songsang balik lah. Bila songsang ni kamu patah balik sahaja. Yang ni kan, kita patah balik sahaja. So 1 dia akan jadi berapa? 1 G1 ialah negatif 1 dengan 1. 4 ialah negatif 2 dan 2. Pelik dah kat sini. Sepatutnya dia pergi 1, tapi kamu perhatikanlah dia daripada 1 ni dia pergi kepada 2. Dipetakan kepada 2. Songsangan dia dipetakan kepada 2. So yang atas-atas ni semua dipetakan kepada 1. Kamu nampak hubungan ni ialah 1, 1. Okey, so itu yang A. Kita tengok yang B pula. Okey, fungsi H, di bawah fungsi H, X akan dipetakan kepada X tambah 2. Okey, so kamu ambil lah negatif 2, contoh yang ni. Yang ni ialah domain. Okey, yang belah kanan ialah kodomain lah. Alright, so domain dia negatif 2. Negatif 2 tambah 2 ialah kosong. Okey, tarik. Kosong tambah 2 ialah 2. Tarik. 2 tambah 2, 2 tambah 2 ialah 4. 4 tambah 2 ialah 6. Okey, so kamu nampak dia dipetakan 1, 1. Okey, ini ialah 1 kepada 1. Yang ini 2 kepada 1. Okey, so ini yang ni pula jadi 1 kepada 2. Okey, tengok songsangan bagi H pula. Songsangan bagi H ialah kita ambil yang ni balik. Okey, kemudian nilai dekat sini akan balik kodomain. Kita akan pergi cari kepada domain dia balik lah. Akan patah balik lah. Arrow senang cerita dia akan patah balik je lah. Okey, kosong. Okey, kosong. Berapa? Kalau nak baca yang matematiknya ialah kosong. Berapa tambah 2 sama dengan kosong? Okey, negatif 2. Okey, kamu tarik je lah balik ya. Kamu tarik sahaja balik ya. 4 jadi 2. 6 jadi 4. Pun sama. So, yang ni dia jadi hubungan 1 dengan 1. Okey, so adakah G negatif 1 dan H negatif 1 merupakan suatu fungsi? Okey, so fungsi memang dia adalah fungsi. So, adakah jenis fungsi dia boleh menghasilkan fungsi songsangan? Okey, so untuk yang ini, tak semua boleh menjadi fungsi songsangan. So, songsangan dia mestilah 1 kepada 1.
Domain kepada kodomain dia mesti satu dengan satu. So untuk bahagian conjecture discrete G dan H, so yang ni kita ada songsangan, yang ini ada songsangan sebab dia satu kepada satu. Bentang, tak payahlah. Cikgu dah bentang lah. Alright, so hasil daripada inquiry 4 didapati bahawa fungsi songsang ialah songsangan bagi suatu fungsi yang memetakan setiap unsur dalam kodomain. Okay, dia petakan kepada setiap unsur dalam kodomain. So kodomain ni yang ni lah. Okay, dia petakan kepada setiap unsur dalam kodomain. So setiap satu dalam ni ada dia punya dipetakan lah daripada X. Ada garisan lah, senang cerita hubungan dia. Okey, so kita rumuskan sikit. Suatu fungsi f memetakan set x kepada set y mempunyai songsangan jika f ialah fungsi satu dengan satu. So syarat dia ialah f negatif 1 dia mesti menghasilkan satu sahaja jawapan. Okey, dia boleh menghasilkan satu sahaja jawapan. Okey, dia tak boleh ada dua pecah kepada dua, tak boleh ya. Okey, dia mesti satu sahajalah. Okey, dia petakan satu. Okey, inquiry 5. Membuat dan mengesahkan konjektor fungsi gubahan fgx dan gfx sama dengan x. Okey, so ni kita boleh buktikan. Maksudnya kamu nak sahkan dia ialah dengan cara ialah saling songsangan antara satu sama lain. Di mana fgx dan bila kamu gantikan gfx, jawapannya ialah x. Okey, jawapannya ialah X. Okey, macam mana? Kita tengok dekat contoh yang ini ya. Okey, so dekat sini dia tak ada banyak. Kalau biasa kita kalau ada fx, gfx ni kalau ada dua ni kan g kan ada dekat sebelah sini kan, kita belajar yang atas kan. Okey, so kalau songsangan dia akan pusing balik. G dia akan pusing balik. Bukan dia letak kat sini. So dia mungkin jadi nilai lain lah. Nanti mungkin fungsi dia berbeza lah. Yang ni kita nak buktikan. Adakah fx ni boleh disongsangkan ataupun tidak? Okey. Maksudnya boleh songsang, boleh ataupun tidak. So dengan cara apa? Dengan cara kita buat fgx dan gfx adalah sama dengan x. Maksudnya fgx ganti sama dengan x. Bila kita buat gfx pun sama juga dengan x. So nama dia akan sama lah. Okey. Satu gambar raja nak pandang di sebelah menunjukkan fungsi discrete f. Okey, yang memetakan set x. Okey, so benda yang ada dalam x akan dipetakan kepada y. So ini dia dah bagi ya. So x di bawah satu fungsi f dia akan jadi 1, 2 akan jadi 3, okey, 3 akan jadi 5, 4 akan jadi 7. So kalau kita petah balik, okey, petakan di bawah g ataupun f negatif 1 lah. So kita nak buktikanlah g ni adalah adakah dia f negatif 1. Okey, f songsangan. Alright, so cara dia adalah kamu tengok balik arrow tu. Kalau dia pergi kepada 1 dengan 1, maksudnya betul lah. Okay. So kalau dipetakan y kepada x di bawah fungsi g, 1 akan jadi 1 balik, 3 akan jadi 2, 5 akan jadi 3, 7 akan jadi 4. Okay, kita cuba sikit lekapkan petak kosong di bawah berdasarkan gambar rajah anak panah. Okay, F1. Okay, kita tengok yang F dahulu. F1 sama dengan 1. Okey, F2 sama dengan 3. F3 sama dengan 5. Okey, F yang bawah, F4 lah tinggalkan. F4 jawapannya ialah 7. Alright, okey, kita baca pula yang dekat G pula. G ni kita baca yang bawah lah. Kita baca terbalik ya. So G1 jawapannya ialah 1. G3 jawapannya ialah 2. G5 jawapannya ialah 3. Dan G7 jawapannya ialah 4. Okey, jawapannya ialah 4. Okey, boleh yang ni ya. Alright, so kita tengok dekat yang sini pula. So tengok dekat sini pula. Sekejap. Okey. GF sama dengan G1 sama dengan 1. Okey, so GF ni kita tengok yang dalam kamu tengok yang dalam Okey, cara kamu baca yang dalam Okey, so GF1. Okey, GF1 sama dengan GF1 sama dengan G1. GF1 sama dengan G1 iaitu
1. FG. Okay, so kita baca G1 pula. G1 sama dengan F1, iaitu sama dengan 1. So, dia akan terbalik macam ni ya. So, kita baca, kamu baca yang dalam ni. Baca yang dalam lah. So, GF1 ialah kamu tengok dekat F1. F1 sama dengan G1. So, G1 sama dengan berapa? Sama dengan 1 balik. Macam tu. Ke FG1. Okay, FG1 kita baca dekat G1 lah. So, G1 sama dengan F1. So, F1 sama dengan berapa? Sama dengan 1 balik. Yang tu. Alright. GF2. Okay, kita tengok dekat F2. So, F2 sama dengan G3. G3 sama dengan berapa? G3 sama dengan 2 balik. Macam tu lah. FG3. So, kita tengok dekat G ya. G3 sama dengan 2. F2. F2 sama dengan berapa? Sama dengan 3 balik. So, jawapan dia ialah 3. Okay, boleh ya. Alright, kita cuba yang kanan pula. GF3. Okay, so GF3 kita baca yang dalam F3. So, F3, jawapan dia ialah sama dengan G5. Kan? So, G5 sama dengan berapa? 3 balik. Okay. So, kalau G5 pula, kita tengok G5. G5 sama dengan F3. F3 sama dengan berapa? 5 balik. Alright. GF4. So, tengok dekat F4. F4 sama dengan G7. So, G7 sama dengan berapa? Patah balik ya. Sama dengan 4. FG7. FG7. Okay, sama dengan F4. Okay, so, F4 sama dengan berapa? F4 sama dengan 7 balik. Dia main pusing-pusing macam tu. Alright. Okay, so hasil daripada inquiry 5. Dua fungsi F dan G ialah fungsi songsangan antara satu sama lain jika dan hanya jika FGX adalah sama dengan X, di mana X ni dalam domain, X ni dalam domain G lah. Okay. Dan GFX sama dengan X, di mana X ni dalam domain F. Okay. Faham sikit-sikit? Okay, yang penting ialah dekat sini FGX sama dengan X dan GFX adalah sama dengan X. Okay, di mana X ni duduk dalam domain G dan kalau yang ni X dia GFX ni dalam domain F. Okay, so kalau tak nampak dekat domain tu tak apa, kita pergi dekat kemudian. Nanti bila kamu buat latihan kamu akan nampak lah sikit-sikit. Alright. Kita pergi dekat inquiry 6. Okay, tujuan membuat dan mengesahkan konjektor jika dua fungsi F dan G saling songsangan antara satu sama lain. Okay, so dekat sini kita nak buktikan dengan cara kita nak cari adakah domain F sama dengan julat G dan adakah domain G sama dengan julat F. Okay, so kalau kamu lupa domain dan julat lah. Okay, so kalau dalam satu paksi tu, okay, dekat X ni ialah kita panggil sebagai domain. Okay, so julat ni ialah kita baca dekat paksi Y. Okay, ingatlah domain kita baca dekat paksi X dan julat ataupun kodomain kita baca dekat paksi Y ya. Alright. Okay, so kalau kamu klik dekat sebelah kamu akan perhatikan seperti ni ya. Start the loading set. Alright, so imbas kod QR dan layari pautan di sebelah. So dia minta kamu isi dekat sebelah lah yang ni ya. Kemudian kamu klikkan pada peta FX untuk domain kosong lebih besar daripada sorry, kita baca terbalik pula. Cuba baca dari tengah. So X lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong, dan X kurang ataupun sama dengan 8 Okay, kita akan tengok yang itu. Okay. Alright, so dia suruh tick Fx sama dengan setengah. Fx sama dengan setengah. Kita tengok sikit Fx sama dengan setengah. Okay, nampak dia lengkung. Dia ialah dia lengkung ke bawah. Okay, so tengok dia punya domain dia. Domain dia ialah 0 hingga 8. So kita tengok dekat bawah domain. So untuk GX pula nanti, so domain yang bahagian bawah ni sepatutnya dia akan jadi sama dengan kodomain. Dia akan sama dengan julat. Julat pada GX 0 hingga 8. Sepatutnya ni nanti akan pindah duduk atas lah. Kita tak ada tengok. Okay, sama kamu nampak. Okay, ni So cuba ulang balik.
Cikgu ulang balik ya. Okay, tengok dekat domain pada fx 0 hingga 8. Okay, sepatutnya dia kata dekat sini nak sama ada fx ni adalah songsangan dia ataupun tidak, ialah kita akan pastikan dia punya domain dia. Domain bagi x adalah sama dengan julat bagi gx. Okay, so domain dia 0 hingga 8. Tengok gx pula, tengok dia punya julat. Julat pada paksi y pun adalah sama dengan 0 hingga 8. Okay, kita cuba isi lah dekat sini ya. Okay, bagi f dulu. Okay, so f dia punya domain dia ialah 0 hingga 8 lah. X lebih besar atau sama dengan 0 kurang daripada 8. Dia punya julat ialah y lebih besar sama dengan 0, lebih besar daripada 0. Okay, kalau G pula, okay, kita baca sikit. Okay, so dia punya domain dia ialah X lebih besar daripada 0 lah. X lebih besar daripada 0. Okay, dia punya julat dia ialah 0 hingga 8 lah. So Y dia ialah lebih besar daripada 0 ataupun kurang dan sama dengan 8. Okay, so syarat dia kata apa tadi? Syarat dia kata domain F, okay, kita dekat sini, domain F sama dengan julat G. Okay, so domain F, mana domain F? Okay, ni domain F domain F patutnya sama dengan julat G. Sama tak? Sama. Okay, so bermaksud bahawa F dan G ni adalah merupakan songsangan antara satu sama lain. Okay, so graf G ni yang kedua, graf ni dia dipantulkan pada garisan Y sama dengan X. Okay, so cikgu nak garis kat sini tak boleh ya. Sebab dia adalah web page. Okay, so dia akan duduk tengah-tengah di antara. Okay, di antara. Dari tengah-tengah macam ni lah paksi Y. So, nak lukis macam mana. Sekejap. Okay, so cikgu lakarkan dekat sebelah sini ya. Alright. So, yang ini ialah fx. Okay, yang ini ialah gx. Terbalik ya. Okay, so cikgu lukis fx dulu. Fx ni. Okay, ni ialah fx. Okay, ni ke atas. Okay, kalau gx ialah dia akan terbalik. Dia akan ke bawah. Okay, so dia pantul kat mana? Dia pantul kat garisan y sama dengan x. Dia pantul kat garisan tengah lah. Alright. Mungkin ni tak nampak. Kamu tu dekat bawah sikit. Dekat contoh yang bawah ni akan nampak. Yang ni Alright. Okay, so hasil daripada inquiry 6, kita dapati bahawa fungsi f dan fungsi g adalah songsangan antara satu sama lain dengan syarat ialah okay, di mana dia punya domain dia, domain f adalah sama dengan julat g dan domain g adalah sama dengan julat f, dan graf g adalah pantulan graf y pada garisan x sama dengan y. Okay, itu syarat dia lah. Alright, so kita tengok inquiry yang ke-7. Membuat dan mengesahkan konjektor bahawa jika titik AB berada pada graf F, maka titik BA akan berada pada graf G. So dia terbalik ya, kamu nampak AB dekat graf F, tapi bila masuk kat graf G dia akan jadi terbalik, akan jadi BA. Okay, so yang ni kamu boleh scan dekat sini ataupun kamu layari ya, salin saja dia punya ni ya. Alright. So kita tengok sikit titik ya. Okay, kita tengok sikit titik dah. Alright. Fx. Okay, kamu nampak Fx. Fx, boleh kita tanda Gx. Okay, so kamu nampak Fx dan Gx. Okay, Fx dan Gx. Alright. Nampak dia pantulan dah. So pantul kat mana? Dekat pantul dekat garisan ni ya, y sama dengan x tengah-tengah. Okay, so cikgu tarik ya, image. Okay, so A ialah objek. So A prime tu ialah image. Okay, cikgu katakanlah cikgu ambil titik ya. Aku tak boleh gerakkan. Okay, cikgu gerakkan lah. Okay, so boleh baca tak kat sebelah? Okay, so kamu boleh baca dekat sebelah kanan ni ada dekat sini ya. Okay, so kalau ni akan terbalik lah nilai dia. Okay, ada nilai tetap. Kat sini senang. Okay, 10. So yang ni ialah XY. So XY ni ialah 34. 34 pula. Yang ni ialah objek ialah 310. So image sepatutnya akan jadi 10.3 kan. So kita baca 10.3. Nampak So bermaksud bahawa Fx merupakan
songsangan bagi Gx. Ataupun Gx merupakan songsangan bagi Fx. Okey, boleh ya? Okey, so hasil daripada inquiry 7 didapati bahawa untuk mana-mana nombor nyata A dan B, jika titik AB berada pada graf F, manakala titik BA dia akan jadi pada graf G. Iaitu graf F songsang. Okey, F songsang. Ini cara nak buktikan lah. So kalau AB dekat graf F. Okey, so dia akan jadi titik BA pada graf G dengan syarat ialah yang itu adalah merupakan songsangan bagi fungsi F. Alright. So dia pantul kat mana? Dia akan pantul macam biasalah, dia akan pantul pada garisan Y sama dengan X. Okey, satu lagi. Untuk menentukan sama ada graf suatu fungsi itu ada songsangan ataupun tidak. Okey, kita akan buat ujian garisan mengufuk. Ingat lagi tak? Kalau sebelum ni kamu buat ujian garisan menegak kan? Okay, kalau sebelum ni. Okay, ini ialah ujian garisan mengufuk. Okay, yang ni ialah nak tentukan sama ada songsangan ataupun tidak. Okay, contoh yang ini. So, inilah Y sama dengan Fx. So, kamu ambil mana-mana garis. So, kamu buat satu garisan mengufuk. Okay, so garisan mengufuk dia akan memintas pada satu titik sahaja. So, kalau memintas pada satu titik, bermaksud F ni mempunyai fungsi songsangan dia. Okey, tengok yang sebelah pula. Okey, ni adalah graf Y sama dengan Fx. Okey, so dia punya graf dia ialah graf melengkung. So, kamu ambil mana-mana titik, buat garisan lurus mengufuk. Macam yang dulu kita nak tentukan sama ada dia fungsi ataupun tidak kan. Garisan mencancang. Ini ialah mengufuk. Okay, so, kamu dapati bahawa bila tarik pada satu titik, ada dua titik hasil dia. Menghasilkan dua titik pintasan lah. Okay, so, ini menunjukkan bahawa F tidak mempunyai fungsi songsangan. Okey, ini kalau kita ambil daripada graf lah. So, kalau soalan dia tanya, kamu boleh buat dengan pelbagai kaedah. Okey, so pertama ialah kalau guna titik, boleh. Yang kedua ialah kita tengok domain dan julat dia, sama ke tidak. Ataupun kamu boleh gunakan ni pengesahan menggunakan FGX dan GFX sama dengan X. Buktikan FGX sama dengan X dan GFX pun akan sama dengan X. Dapat ke tak? So, ada banyak cara nak tentukan sama ada dia adalah fungsi songsangan ataupun tidak. Ini kalau ada graf senang sikit. Okey. Kita tengok contoh sikit. Tentukan sama ada setiap fungsi berikut mempunyai songsangan ataupun tidak. Okey, songsangan kita akan buat ialah dengan cara, okey, so kalau ni dia bagi gambar rajah macam ni. Kita tarik tengok benda ni, garisan dia mesti satu dengan satu. Okey, so yang bila patah balik dia akan dah menghasilkan satu jawapan juga. Okey, so A ialah fungsi songsangan mempunyai fungsi songsangan. Sebabnya fungsi satu dengan satu. Setiap unsur dalam domain dipetekan kepada setiap satu unsur dalam kodomain. So, setiap satu dalam domain ni dipetekan kepada satu dalam kodomain. A jadi 4, B jadi -2, C jadi 9. So, 1 kepada 1 lah. Okey, B. So, kita nak buktikan ni, kita gunakan ujian garisan mengufuk. Ambil mana-mana titik sahaja. So, kalau ni panjang, buat panjang lah. Buat pada mana-mana titik buat. Okey, so kamu buat macam mana pun dia dapati bahawa hanya satu titik sahaja yang memotong. So, kalau ada satu titik memotong, menunjukkan bahawa F mempunyai fungsi songsangan lah. Okey, ini pun ada fungsi songsangan. Yang ni ada fungsi songsangan. Okey, C. Okey, ini pun kita gunakan ujian garisan mengufuk. Ambil mana-mana titik garis. Okey, so kamu dapati bahawa ada dua titik. So, bila ada dua titik, so fungsi ni tidak ada fungsi songsangan. Okay, dapat Contoh 15. Okey, contoh 16. Sahkan kebenaran fungsi fx sama dengan 3 tolak 2x. Okey, 3 tolak 2x 3 tolak 2x mempunyai fungsi songsangan gx sama dengan 3 tolak x per dengan 2. Okey, so nak guna macam mana? Okey, ini kita akan sebabkan dia bagi 2 fx dan gx, so kita akan buat cara macam ni Tentu sahkan ialah f gx sama dengan x, okey, dan gfx sama dengan x. Okey, so kita akan buktikan macam itulah. Okey, so kita buat dulu yang pertama. Okey, kita buat yang ni dahulu
Kita buat dulu FGX. Alright. Okay. FGX. Oh, cukup pakai putih lah. Okay. FGX. FGX ah. Okay. FGX ialah kita ambil F. F dia apa? 3 tolak 2X. Okay. 3 tolak 2. So, X ni kita akan gantikan dengan nilai GX ah. So, 3 tolak 2. GX dia ialah 3 tolak X per dengan 2. Ni kami benar ambil dekat sini ya. Okay, so selesaikan lah. Dapat tak X? Patutnya jawapan dia ialah X lah. Ni macam biasa matematik lah. Potong. So, 3 tolak 3 tambah X. Okay, so 3 tolak 3 ialah kosong. So, jawapan dia ialah X. Okay, so kita dah buktikan FGX sama dengan X. Okay, sekarang buktikan GFX sama dengan, ni yang kita buat yang kedua, GFX sama dengan X. Okay, so kita akan buat yang kedua pula. Okay, yang kedua ialah tentukan GFX sama dengan X. Okay, so gantikan lah. GFX, G ya, kita maksud G. G ialah 3 tolak X per 2. So, 3 tolak macam biasa. So, bila ada fx dalam ni, X ni cikgu akan buat dalam kurungan lah. So, X ni kita akan gantikan dengan nilai fx. So, 3 tolak fx berapa? Fx ialah 3 tolak 2x lah. Okay, so ni 3 tolak 2x per dengan 2. Salah pula. 3 tolak 2x. Kena gantikan habis lah. Cikgu tak habis tadi ya. Okay, so kita buka kurungan. 3 tolak 3 tambah 2x per dengan 2. 3 tolak 3 ialah kosong. So, atas tinggal 2x per dengan 2. So, kecilkan. So, kamu dapat x. Dapat. So, dua-dua dapat x. Okay, so FGX dah sama dengan nilai GFX, iaitu sama dengan X. Okay, so kita buktikan bahawa Fx mempunyai songsangan GX. Okay, so bawah ni lah. Oleh sebab FGX dan GFX sama dengan X, so kita boleh buktikan, katakan bahawa GX ialah fungsi songsangan bagi Fx. Okay, dapat lah. Ni cara kalau soalan tanya sahkan kebenaran lah. So, sahkan kebenaran kita mesti pakai yang ni lah. Okay, kita dah buktikan guna kaedah ni lah. Okay, sahkan kebenaran FGX sama dengan GFX sama dengan X. Alright, kita pergi dekat contoh 17 lah. Panjang ni. Contoh 17. Okay, yang ni dia bagi kalau domain lah. So, kalau domain macam ni, lebih senang kita lakarkan graf. Lakarkan graf ni kamu nampak lah sikit. Okay, lakarkan graf. Okay, so lakarkan graf. So, kita akan pastikan lah. Ke 17 lah. Nak tengok domain. Domain bagi fungsi f adalah sama dengan julat bagi fungsi f songsang. Alright. Okay, fungsi 17. Okay, 17. Alright, so fungsi f ditarifkan sebagai fx x kuasa 2 tolak 6. Untuk domain dia ialah 0 hingga 4 pada satu yang sama. Okay, lakarkan graf bagi f dan f songsang. Seterusnya, nyatakan domain bagi f negatif 1 ataupun f songsang lah. Okay, untuk yang ini, untuk lakarkan, kita akan buat titik dulu lah. So, titiknya ialah kita akan pastikan, tengok pada titik pada x dahulu. So, x lebih besar pada 0 hingga 4 lah. So, kamu nyatakanlah x sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so y dia macam mana? Y dia ialah kamu gantikan dalam rumus ni. Fx. Kamu buat satu-satu lah. Selesaikan, kamu dapati bahawa bila selesaikan, kamu dapat bila x kosong, y dia ialah negatif 6. X1, y dia ialah negatif 5. Y2, x dia sama dengan negatif 2. Y3, x dia sama dengan 3. Dan Y4, X dia sama dengan 10. Lakarkan lah. Ni kamu kena lakarkan lah. Alright, so nak pendekkan cerita, cikgu tak lukis kat sini ya. Kalau nak lakar, kamu buat anggaran sahaja. Buat anggaran kat sini. Okay, so boleh buat. Buat satu titik. Tapi, jadi besar lah sikit. Dalam buku boleh buat lah. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 lah. 9, 10. Nak buat lakaran lah. Okay, so ni adalah kosong. Bawah ni pun buat juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah pula. Kosong ni kat situ lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so dia akan terpantul dekat Y sama dengan X. Okay, so kalau ada pembaris sudut macam ni senang lah. Ada 45 darjah. So dia akan terpantul dekat situ. Okay, kita ambil satu titik lah. Kita ambil titik-titik. Kita boleh aja kita cuba. Kita buat Fx dahulu lah. Okay, so ini ialah bagi Fx. So untuk Gx dia akan terbalik sahaja nilainya nanti ya. Alright, cikgu tandakan dengan Fx dengan ada negatif 6 lah. So ada negatif 6 kamu kena tambah lagi kat belakang lah. So dekat bawah kena negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Okay, so dekat sini nanti pun sama lah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 no, sampai kat sini lah. Lakarkan pun macam dah betul lah. Alright. Okay, so kita buat sikit. 0, negatif 6. 0, negatif 6. Okay, so dekat sini ya. 0, negatif 6. 1, negatif 5. 1, negatif 5. 2, negatif 2. So dekat sini. 3, 3. Titik 3, 3. Okay, dekat sini. Kemudian 4, 10. Okay. 4, X 4, Y 10. Okay, X 4, Y 10 kat sini ya. So bila lakarkan graf tu dia akan naik. Okay, so songsangan ya kamu terbalikkan sahaja. Okay, F songsang kamu terbalikkan titik ni ya. Okay, so X akan jadi Y. So Y kosong, X negatif 6. Y kosong, X negatif 6. Yang ni cikgu nak pakai titik apa? Nampak sikit ya. Kuning lah. Okay, X kosong, Y negatif 6. Okay, yang kedua terbalikkan lah. Y negatif 5. Y negatif 5 tu ialah X negatif 5. So kita baca X negatif 5, Y 1. Okay. Negatif 2, 2. So negatif 2, 2 dekat sini ya. Kita tu negatif 2, 2. 3, 3. Okay, 3, 3. So dia akan bersilang titik yang sama. 3, 3. Alright. Kemudian 10. Okay, X dia ialah 10, Y dia ialah 4. 10, 4. Okay, so dia akan jadi macam ni ya. Lebih kurang lah. Lakarkan tak kena. Patutnya macam ni ya. Cikgu buat tak kena. So pintasan dia. Yap, kat situ. Okay, so domain. So domain bagi Fx. Okay, domain kita akan tengok julat ni ya. Paling jauh 0 hingga 4. Okay, domain dia. Domain pada F ialah 0 hingga 4. Dia akan sama dengan julat. Julat bagi... Okay, saya cukup padam lah. Cukup padam atas ni ya. Alright. So, yang ini ialah graf bagi Fx. Okay, yang ini ialah graf bagi songsangan F. F negatif 1, X. Okay, so Fx kita tengok dia punya domain dia. So, domain dia ialah 1 hingga 4. Dia akan sama dengan songsangan dia pada julat. Okay, so julat dia kita tengok dekat sini ya. So, julat bagi songsangan dia ialah 0 hingga 4 juga. Okay, so kamu dah buktikan daripada lakaran tu. Alright. Pantulan graf F dengan F songsangan ialah dia terpantul pada Y sama dengan X. Domain bagi F1 ialah julat bagi F. Okay, domain bagi F songsangan ialah julat bagi F. Okay, manakala dia punya domain bagi graf F sama dengan julat bagi F songsangan. Benda satu, mana-mana pun boleh lah. Kamu boleh pakai lah. Sama ada kamu nak pakai julat dengan domain ataupun domain kepada julat lah. So ini cikgu pakai ni ya. Fx ni cikgu ambil dia punya domain.
Iaitu 0 hingga 4 sama dengan julat lah. Julat bagi songsangan F. Okey, sama dengan nilai julat. Okey, so ni dia punya domain. Fx ni domain yang 1 hingga 4. Oh, colourful. Okey, ni ya. So 1 hingga 4 ialah dia punya domain. Dan julat bagi F songsangan ialah 0 hingga 4. So dia sama. Julat bagi fx, domain bagi fx adalah sama dengan bagi julat bagi songsangan. Boleh. Nak lakarkan tu lah, leceh sikit lah. Nak lakarkan lah. Okey, yang ini dia suruh buat titik lah. So kita, yang ini adalah gunakan titik. So kita akan pastikan bahawa titik pada fx salah satu titik. So dia punya songsangan dia akan jadi terbalik saja nilai. Apa boleh juga lah. Alright. Yang ini, okey, so cikgu nak kamu cuba latihan yang lain ya. Latih diri 1.9. Tentukan sama ada yang berikut mempunyai songsangan ataupun tidak. Okey, yang asas, okey, cikgu minta kamu buat soalan 1 Soalan 1. Kemudian okey, gunakan hubungan kebenaran 2, 1 dan 2, A dan B. Yang ini tentukan bolehlah. Okey, so ini kita ambil sebab pemahaman kan. So cikgu ambil 1A, B, C, D dan F. Okey, A, B, C, D, F So 2 AB, belakarkan. Okey, nombor 3 dan nombor 4. Okey, cukup yang tu je. Alright. Okay, so dalam next video nanti cikgu akan tunjukkan macam mana nak menentukan fungsi songsangan Ini untuk next video. Okay. Sampai situ sahaja. Kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Bye bye.